Kopi Vosian, Salam Malaysia Medani. Izo Iritasha Joanis Mijol. Kuskop kemuka syur peruntukan lebih besar untuk insken dalam belanjawan 2024. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop mengemukakan syur supaya Institut Keusahawanan Negara Insken diberikan peruntukan lebih besar dalam belanjawan 2024. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, ini bagi membolehkan Insken melaksanakan lebih banyak program bimbingan keusahawanan di seluruh negara pada tahun hadapan. Sehubungan itu, katanya terdapat keperluan untuk dana dan bajet yang lebih besar disalurkan kepada Insken. Perkara ini akan dicadangkan kepada Kementerian Kewangan untuk disenaraikan dalam belanjawan 2024. Tahun ini Insken telah diperuntukkan sejumlah 10 juta ringgit dan pada pandangan saya wajar untuk digandahkan, sekurang-kurangnya digandahkan keperluan belanjawan ini dalam bajet ataupun belanjawan tahun 2024. Kerana Insken juga telah pun membuka pejabat perkhidmatan di Sabah dan juga di Sarawak. Berarti keperluan untuk Insken melatih bukan hanya usahawan-usahawan di Semenanjung tetapi juga melatih, membimbing dan membangunkan usahawan-usahawan di Malaysia Timur, iaitu di Sabah dan Sarawak. Justru memang ada keperluan yang besar untuk dana dan bajet yang lebih besar disalurkan kepada Insken yang kita akan cadangkan kepada Kementerian Kewangan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Graduasi Program Bimbingan Insken 2023 di Hotel Tenera Bangi, Selangor malam tadi. Iwan berkata cadangan supaya peruntukan kepada Insken itu ditambah turut dikemukakan oleh pemain-pemain industri, wakil-wakil persatuan dan Dewan Perniagaan serta koperasi dan usahawan dalam dialog belanjawan 2024 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Katanya pandangan mengenai keperluan ini akan dikemukakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan. Antara lain yang telah dicadangkan oleh mereka adalah keperluan yang lebih besar kepada Insken supaya lebih banyak kursus umpama ini dapat dilaksanakan pada tahun hadapan. Dan sebagai Menteri, saya akan terus menyatakan pandangan ini, keperluan ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan. Iwan berkata bagi membantu usahawan-usahawan bimbingan Insken mengembangkan lagi perniagaan mereka, agensi-agensi lain di bawah Kuskop akan turut membantu memberikan pembiayaan. Agensi-agensi kementerian lain yang terlibat untuk memberikan ataupun menawarkan pembiayaan seperti Bank Rakyat, TCB Bank ataupun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, CCMA Corp dan juga Pernas antara lainnya bersedia untuk menawarkan pembiayaan sekiranya usahawan-usahawan ini memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan lagi perniagaan sedia ada mereka. Mengenai program ini, Iwan berkata program Insken Bumi Putra Business Coaching IBBC dan Startup Coaching STC 2023 yang disertai 135 usahawan berjaya mencatatkan peningkatan hasil jualan sebanyak 2.6 juta dan mewujudkan 192 peluang pekerjaan baharu. Selain itu, seramai 12 usahawan yang mencatatkan peningkatan hasil jualan mereka berjaya bertukar status perniagaan daripada kategori mikro kepada kecil di mana nilai purata jualan selepas menamatkan program adalah sebanyak RM400,000. Sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita akan terus mengemukakan kepada Kementerian Kewangan sejumlah peruntukan yang lebih besar harus disalurkan kepada Insken supaya lebih banyak usahawan-usahawan kecil kita, usahawan-usahawan mikro kita dapat dibangunkan melalui kursus-kursus seperti ini supaya mereka bukan hanya dapat mencapai ataupun menjanah jualan yang lebih besar tetapi juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan baru kepada rakyat Malaysia.
Program bimbingan keusahawanan InScan berjaya meningkatkan hasil jualan dan mewujudkan peluang pekerjaan baharu. Program bimbingan keusahawanan oleh Institut Keusahawanan Negara InScan berjaya membantu usahawan di negara ini untuk terus berkembang maju. Program InScan Bumi Putra Business Coaching IBBC dan InScan Startup Coaching STC 2023 berjaya mencatatkan peningkatan hasil jualan 2.6 juta dan mencipta 192 peluang pekerjaan baharu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, program InScan Startup Coaching yang dilaksanakan selama 6 bulan dan program IBBC selama 4 bulan disertai oleh 135 usahawan. Katanya, program IBBC terbahagi kepada industri kafe dan restoran, bakery serta pencetakan dan servis berkaitan. Program IBBC disertai oleh usahawan yang telah menjalankan perniagaan minimum 2 tahun ke atas serta aktif beroperasi. Manakala program InScan Startup Coaching Bakery pula disertai usahawan permulaan yang menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan sehingga 2 tahun. Datuk Iwan berkata, selain berjaya meningkatkan hasil jualan dan mencipta peluang pekerjaan baharu, program itu juga berjaya menukar status perniagaan daripada kategori mikro kepada perniagaan kecil. Ini merupakan pencapaian cemerlang dan amat membanggakan. Sabas dan tahniah saya ucapkan kepada pasukan InScan, barisan industri coach dan usahawan yang terlibat. Selain itu, seramai 12 orang usahawan telah berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga bertukar status perniagaan daripada kategori mikro kepada kecil, di mana nilai purata jualan selepas program ini adalah sebanyak RM400,000. Saudara dan saudari sekalian, suka untuk saya menekankan bahawa kejayaan program ini bukan hanya melalui wang ringgit yang dihasilkan, tetapi juga peluang-peluang pekerjaan yang telah dicipta oleh saudara-saudari semua. Dalam keadaan ekonomi yang amat mencabar ini, saya amat berbangga melihat kejayaan saudara-saudari mencipta sebanyak 192 peluang pekerjaan baru. Ia bukan saja menunjukkan perniagaan saudara-saudari sedang berkembang maju, malah ia juga memberi impak positif kepada masyarakat setempat. Datuk Iwan berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis graduasi program bimbingan InScan 2023 di Hotel Tenera Bangi di Bangi, Selangor malam tadi. Beliau mengucapkan tahniah kepada InScan kerana menganjurkan program ini yang memberikan banyak manfaat kepada usahawan khususnya dalam meningkatkan hasil jualan dan memajukan perniagaan. Beliau turut mengingatkan para usahawan supaya terus cekal, kreatif, inovatif dan berdaya saing dalam memajukan perniagaan. Sesi Dialog Belanjawan 2024 diadakan bersama pemegang taruh yang terlibat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP mengadakan sesi Dialog Belanjawan 2024 bagi mendapatkan maklum balas secara terus daripada pemegang taruh yang terlibat dalam agenda pembangunan keusahawanan negara. Dialog yang diadakan di Ibu Negara ini berjaya menarik seramai 356 peserta daripada pelbagai persatuan perniagaan, koperasi, dewan perniagaan dan usahawan. Seramai 26 peserta telah mengajukan sebanyak 55 soalan dan pandangan dalam dialog ini yang turut dihadiri oleh pasukan belanjawan daripada Kementerian Kewangan MOF. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict dalam ucapannya berkata, semua pandangan dan cadangan penambahbaikan yang dikemukakan oleh peserta akan dijadikan perbincangan dan input dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Oktober ini. Tujuan kita mengadakan dialog ini adalah untuk mendengar cadangan-cadangan daripada saudara-saudari semua, daripada dewan-dewan perniagaan, persatuan-persatuan, daripada koperasi-koperasi, terutama cadangan kita berkenaan dengan belanjawan Madani tahun 2024 yang akan dijangka dibentangkan pada bulan Oktober 2023 ini di Parlimen. Sebagai gambaran awal, kita telah mengemukakan daripada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan sejumlah 35
cadangan inisiatif baru untuk dilaksanakan. Bagaimanapun kita juga akan mengambil kira pandangan-pandangan yang disampaikan dalam dialog ini dan juga dialog di Malaysia Timur yang kita adakan pada bulan hadapan, dan seterusnya kita akan muktamadkan submission kita ini, input kita kepada Kementerian Kewangan. Sesi dialog seterusnya akan diadakan pada 7 September ini di Sabah yang melibatkan Persatuan Perniagaan, Koperasi, Dewan Perniagaan dan para usahawan dari Sabah dan Sarawak. Hadir sama di sesi dialog ini Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Usahawan KUSKOP, Datuk Zamri Saleh, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan Nur Afifah Abdul Razak serta ketua-ketua agensi dan pegawai-pegawai kanan kementerian. Puspanita Penampang terus aktif mengadakan program lawatan sambil belajar untuk menimba ilmu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict menerima kunjungan hormat daripada Puspanita Penampang di Putrajaya. Rombongan Persatuan Suri dan Anggota Wanita Puspanita Penampang itu diketuai oleh pengerusinya Imelda Imit dan disertai 20 ahli persatuan. Dalam kunjungan di pejabatnya di Putrajaya hari ini, Iwan memberikan taklimat ringkas mengenai kementeriannya dan agensi-agensi di bawah kementerian itu. Menurut Iwan, beliau akan terus memberikan sokongan kepada Puspanita Penampang menerusi KUSKOP bagi pelaksanaan program-program persatuan untuk manfaat semua ahli dan rakyat, khususnya berkaitan kebajikan dan pendidikan. Iwan juga ingin melihat lebih ramai ahli Puspanita terlibat dalam gerakan keusahawanan. Hadir sama dalam kunjungan ini ialah Penaung Puspanita KUSKOP, Datin Koni Parantis dan Penasihat Puspanita Penampang yang juga Pegawai Daerah Penampang Francis Chong. Puspanita Penampang mengadakan lawatan sambil belajar di beberapa premis usahawan berjaya yang mendapat pembiayaan agensi-agensi di bawah KUSKOP iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, Tekun Nasional dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Kemarin, rombongan itu turut menghadiri majlis perasmian Pusat Pelancongan Eko Jerawok di Kampung Sungai Jerawok dan sambutan Hari Orang Asal di Kampung Orang Asli Rasau, Perak yang dirasmikan oleh Menteri KUSKOP. Seramai 20 ahli Persatuan Suri dan Anggota Wanita Puspanita Penampang mengadakan lawatan sambil belajar di beberapa premis usahawan dan koperasi berjaya di sekitar Selangor. Usahawan dan koperasi yang dilawati mendapat pembiayaan daripada agensi-agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Rombongan Puspanita Penampang diketuai oleh pengerusinya Imelda Imit dan disertai oleh Penaung Puspanita Cawangan KUSKOP, Datin Koni Parantis serta Penasihat Puspanita Penampang Francis Chong yang juga Pegawai Daerah Penampang. Rombongan ini memulakan lawatan di Perak dengan menghadiri perasmian Pusat Pelancongan Eko Jerawok di Kampung Sungai Jerawok, Perak yang diusahakan oleh usahawan wanita masyarakat orang asli dan kemudiannya bersama-sama dalam sambutan Hari Orang Asal di Kampung Orang Asli Rasau. Kedua-dua program itu dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Rombongan Puspanita meneruskan lawatan ke beberapa premis usahawan dan koperasi berjaya di sekitar Selangor. Antara yang dilawati ialah usahawan berjaya Amanah Ikhtiar Malaysia AIM iaitu Nasi Lemak Saleha Ampang, usahawan berjaya Tekun Nasional My Mom's Bakery dan Koperasi Dagang Seni Malaysia. Agensi di bawah KUSKOP iaitu AIM, Tekun Nasional dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM turut memberikan taklimat kepada rombongan itu. Pada sebelah malam, Iwan menghoskan jamuan makan malam untuk rombongan Puspanita Penampang. Kotohadan, salam Pisang Peruan.